Assalamualaikum dan selamat datang di Cikgu Radio. Saya Iza, mewakili kumpulan saya untuk subjek etika dan peradaban. Kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Syarafina, Nasirha, Tanhilatun, Aisyah dan juga Aisyah. Okey. Boleh perkenalkan diri Cikgu Radio? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada boleh saya panggil apa? Iza, ya. Iza dan rakan sekerja dia Sina. Saya Wan Afzal Biwang Adenan, merupakan pelajar tahun 2 di Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan, merupakan pelajar di bawah kursus pelancongan. Saya bersyukurlah kerana dijemput oleh Adik Izzah dan Fina untuk sesi temu bual berkenaan korang punya subjek iaitu falsafah dan isu semasa. Betul? Etika dan peradaban. So, baru-baru ni, lepaslah sebenarnya berlakunya satu isu, iaitu isu di mana melibatkan 2 orang, tetapi isu ini tertumpu pada pihak wanita. Pihak wanita tersebut ingin membuat persembahan dalam keadaan memakai baju kurung dan berhijab. Tetapi semasa persembahan dia telah menanggalkan baju kurungnya dan hijabnya dan memakai pakaian yang kurang senonoh, iaitu so, isu ini meningkatkan kemarahan masyarakat Islam di negara kita. So, apa pendapat anda? Apa pendapat Encik Afzal mengenai isu ini? Boleh panggil saya keselesaan Andira sebab saya teman digelar Gojo di sini. So, berkenaan isu yang berbangkit iaitu di mana dua orang pekerja perempuan yang beragama Islam disuruh membuka hijab diorang dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. So, pandangan saya lah berkenaan benda ini sepatutnya memang tak patut terjadi sama ada oleh majikan dia terhadap pekerja dia, sebab ni merupakan salah dari segi hak asasi individu dia sendiri, sebab hijab merupakan satu syarat utama lah bagi orang Islam untuk menutup aurat. Jadi di sini kita boleh nampak majikan dia sangat tidak mempedulikan perkara tersebutlah demi mendapatkan apa orang kata perhatian orang ramai, ataupun mungkin cara pintas untuk menghangatkan dia punya apa dia buatkan tu, mungkin tarian persembahan. Itu macam tidak logikal lah bagi seorang majikan. Saya setuju dengan pandangan yang diberikan oleh Encik Afzal. Okey, disebabkan isu ini berlaku, timbulnya sikap rasism dalam masyarakat kita. Rasism terhadap orang Islam. Mereka berpandangan orang Islam ni boleh sesuka hati saja membuka hijab mereka tanpa sebarang alasan. Jadi isu ni meningkatkan lagi rasism dalam masyarakat kita. Jadi saya nak tanya Encik Afzal, apakah faktor utama yang menyebabkan rasism ini berlaku? Faktor utama rasis ni berlaku lah. Rasis lah, kita guna bahasa singkat, rasis lah. Benda ni bukan benda yang baru di kita punya negara ataupun tempat luar lah. Sebab benda rasis ni lama dah berlaku. So, isu pertama ni mungkin disebabkan oleh isu perkauman. So, setiap perkauman ada diorang punya ideologi, kepahaman sendiri. Tapi lebih strictnya adalah agama Islam, sebab diorang memang terikat dengan ajaran Nabi Muhammad yang telah didedahkan dari segi Al-Quran ataupun dari segi ulama-ulama lah yang berkenaan di berpakaian untuk aurat itu adalah wajib bagi orang Islam. So mungkin netizen ni cepat bangkit dan wujudnya rasis ni semasa isu ni berlaku adalah mungkin disebabkan Malaysia adalah negara Islam. So
That's why, sorry, boleh dia bahasa. Sebab itu netizen di Malaysia ni sangat sensitif kalau berkenaan dengan Islam. So mungkin atas faktor perkauman sesama sendiri ataupun bukan satu, macam mana dia kata, saya Chinese dan dia Islam. And then mungkin Chinese pun akan rasa benda ni tak sepatutnya dibuat oleh orang Islam tersebut. So mungkin itu pandangan saya. Faktor utama dia mungkin daripada segi perkauman dan kefahaman ideologi setiap individu. Jadi pemahaman antara kaum itu sangat penting. Ya, betul. So daripada situ kan kita faktor utamanya sebab kita tak faham kaum ni dia berhubung macam mana kehidupan mereka sebenarnya. Jadi apakah langkah yang patut diambil untuk membendung perkara tersebut daripada berlaku dan juga membendung rasisme itu sendiri daripada berlaku. Membentuk ataupun langkah mencegah benda macam ni berlaku lah. So, bagi saya lah, kalau benda langkah yang paling efisien adalah dari pendidikan dari sekolah rendah, menengah ataupun uni. Bagi saya lebih efisien lah kita wujudkan dari tahap sekolah rendah ataupun tahap 3 tu, di mana kita akan ajar subjek etika ataupun subjek moral. Ada satu lagi subjek tu saya tak ingat lah apa nama. Civic, ya mungkin civic. Di mana di sana civic ataupun sejarah lah, di mana ada menceritakan sedikit berkenaan kaum-kaum lain, cara pemakaian, tradisi diorang, cara cakapan, makan dan minum. Dan mungkin agama juga akan disentuh sedikit dalam subjek-subjek diorang lah berkenaan kaum Cina, kaum India atau kaum Melayu. Dari sana kita boleh dapat sedikit kesedaran ataupun penjelasan berkenaan kaum ini macam mana, kaum A macam mana, kaum B macam mana. So kalau diterapkan dari kecil hingga ke dewasa, saya rasa benda ni dapat dibendung lah kepada generasi yang akan datang nantilah. Tapi kalau kita nak bendung generasi yang sekarang ni, dia agak payah sebab diorang dah besar. So pemikiran diorang pun lebih matang dan lebih ada ideologi sendiri. So kalau nak bendung diorang dari segi umur diorang yang dewasa ni, saya rasa mungkin melalui kempen ataupun sedikit video-video kesedaran daripada pihak tertentu lah saya rasa. So itu je dari pandangan saya berkenaan langkah dan isu tersebut. Kita dah bincangkan faktor dan langkah mencegah presiden ini. Tapi ingin saya tahu apakah perkara yang dianggap sebagai rasisme dalam masyarakat kita pada pendapat ini? Sorry, soalan dia ni apa? Apakah macam contoh yang menampakkan seseorang itu rasis? Contoh yang menampakkan seseorang itu ataupun sebuah puak itu rasis. So saya ambil contoh yang kita senang dilihat lah. Contoh di universiti kita. Saya tak nak National University mana, universiti kita ataupun universiti luar, benda ni pun boleh nampak sebenarnya, di mana ada sekumpulan kelompok yang akan berjalan sesama diorang sahaja, iaitu berpuak lain dari mahasiswa-mahasiswi Indian, mahasiswa Melayu ataupun mahasiswa-mahasiswi China. Diorang terkadang jarang berjalan ataupun berinteraksi dengan kaum lain pada masa lapang, kecuali dalam kerja assignment atau pada gerak kerja yang memerlukan tugasan bersama, baru diorang bergerak dalam satu kumpulan. Itu okey, but after that diorang mungkin akan berpuak dan nampak sangat di mana beberapa puak ini tidak ngam ataupun susah untuk berinteraksi antara satu sama lain, mungkin disebabkan faktor tertentu yang kita tak dapat nak jangka lah. Mungkin
ada daripada orang merasai benda yang tak sepatutnya merasai, ataupun berjumpa dengan orang yang salah, iaitu daripada kaum A kenal dengan kaum B, tapi perangai yang tidak sedondol ataupun mungkin disebabkan berlaku kesalahfahaman menyebabkan mereka pun tak suka untuk berurusan dengan kaum A macam tu. So itu yang jelas lah yang boleh kita nampak dekat universiti ni. Saya faham perkara itu. Sebab kita boleh melihat dengan pandangan kita sendiri. Betul. Perkara ini berlaku di mana-mana saja, maupun di universiti, di sekolah, dalam masyarakat kita pun. Mereka tidak campur aduk kan kaum. Itulah salah satu sikap rasisme dalam masyarakat kita. Seterusnya, saya nak tahu apakah kesan rasisme ini terhadap mangsa ini, dan apakah pendapat orang sekeliling mengenai kejadian tersebut? Andaikan Kesan kepada mangsa rasis lah dan langkah. dan apa pandangan orang sekeliling, macam apa yang diorang buat, adakah mereka mendiamkan diri, angkat phone ambil video ke? So, saya ambil kalau berkenaan mangsa ni lah, saya lebih suka mengambil contoh di negara luar, bukan di Malaysia. Sebab di negara luar seperti Amerika Syarikat ataupun United States, kita boleh nampak dengan sangat jelas di mana mangsa rasis ni sangat-sangat berluasan di luar. Contohnya disebabkan warna kulit sahaja. Di macam kita ambil contoh di US ataupun UK ataupun Amerika, sering berlaku lah, kita boleh nampak dekat media sosial ataupun di mana sosial media yang lain lah. Saya ambil di Facebook contohnya. Okey, di American Sosial, di mana seorang pegawai polis ni, dia berkulit putih. Diorang sangat rasis dengan rakyat yang mempunyai kulit yang gelap. Diorang rasa rakyat yang berkulit gelap ni adalah penjenayah dan suka untuk berurusan ataupun berinteraksi lah. So setiap kali diorang berjumpa dengan orang berkulit hitam ni, diorang selalu attack diorang, and then di sana kita boleh nampak racist lah, tanpa apa orang kata bukti ataupun tanpa usul ataupun isu. Diorang tiba-tiba datang menyakat ataupun menangkap orang yang berkulit hitam tu tanpa sebab. So saya sering nampak video ni di Facebook lah. So saya rasa mangsa sebegini memang sangat kesihan lah kalau bagi saya. Saya bersyukur lah saya di Malaysia kerana benda ni tak berlaku di Malaysia. So kesan kepada mangsa tu sangat, saya rasa lebih kepada takut lah. Dia akan rasa sangat takut lah sebab dia tak buat salah apa-apa kan. Kalau tiba-tiba kena tangkap dan disoal siasat. And then untuk orang dari sekeliling dia, majoriti saya tengok mereka akan ada yang berbaik hati menolong mereka, golongan mangsa-mangsa rasis ni, tapi majoriti diorang tak ambil tindakan dan hanya mengambil video dan memviralkan situasi ni di media sosial. Inilah disebabkan kita punya dunia sekarang ialah dunia globalisasi. Gadget kita sangatlah tinggi, dia punya teknologi, dan mungkin disebab tu mereka tak bantu secara fizikal tapi lebih kepada merakam dan memviralkan certain of apa orang kata situasi tersebut lah. Harap menjawab lah. Sangat menjawab soalan. Apakah pada pendapat Encik Afzal, apakah sikap kami, sikap masyarakat yang menggalakkan sikap rasisme ini? Sikap yang menggalakkan sikap rasisme? Maksudnya jika berlaku perkara tersebut, sikap rasisme itu akan lagi menular dalam masyarakat kita. Sikap, mungkin saya boleh kata sikap yang boleh menyebabkan rasis ini lebih menular adalah mungkin disebabkan angkuh kot. Angkuh, bagi saya angkuh mungkin sebab seseorang tu kalau dia angkuh,
dia auto keras kepala satu. Keras kepala satu. And then dia susah untuk mendengar pendapat ataupun penasihat orang sekeliling. Dia ada pendirian dia sendiri, like pendirian agama dia macam ni. Dia resist dengan orang hitam, orang berkulit hitam. So dia akan tetap resist kepada orang tersebut tanpa mengenali dan mendengar pandangan orang lain pendapat orang lain terhadap orang berkulit hitam itu. Like, she was dia orang yang baik. Tapi saya tak terima sebab saya ada pendirian dan saya angkuh. Saya mengatakan orang berkulit hitam ini adalah orang yang berjenayah. Adalah seorang yang jenayah. So tapi saya tak ambil edah dan tak nak ambil tahu ataupun tak nak dengar lah yang dia ni merupakan orang yang baik. Mungkin angkuh lah, angkuh. Sikap angkuh yang menyebab angkuh ni kita, kalau kita tak sedar, tanpa kita sedar lah, sikap angkuh ni mudah untuk kita mempengaruhi orang sekeliling. So kalau orang sekeliling ni nampak kita ni angkuh, gagah, like confident, kita tinggi, orang akan mudah percaya daripada kita daripada mempercayai orang yang malu-malu kucing ataupun penakut. So saya rasa sikap menular yang cepat lah untuk resmi adalah angkuh lah. Jadi sikap angkuh adalah faktor penggalak kepada masyarakat kita untuk ada sikap rasisme. Bagi pendapat saya, angkuh. Seterusnya, pada pandangan Encik, Tak apa, terus ya. pada pandangan Encik, rasanya pada masa akan datang, ada tak lagi sikap rasisme itu? Oh, pada pendapat saya, Ataupun dia akan kian berkurang? dia sikap rasis ni kita tak boleh nak predict sangat sebab benda ni sejak zaman dahulu lagi, sejak 90-an, 80-an wujud sampai ke sekarang. Kita punya generasi, kita punya tahun 2022 dah kan sekarang, ke 23 dah, Allah sorry 23 dah, benda ni masih wujud. So kita tak dapat nak jangka benda rasis ni masih berterusan atau berkurangan pada masa hadapan sebab dia depend on our manusia juga, kepada kita punya sikap, kepada kerajaan punya tindak balas dan tindakan yang akan diambil untuk mengurangkan sikap rasis ni di kalangan masyarakat. So bagi saya lah, kalau saya kira kasar ataupun secara pandangan kasar saya, benda rasis ni akan berterusan selagi tak dibendung, tak dibendung ataupun tak dikesan ataupun tak dididik dari remaja ataupun kanak-kanak. So, seperti yang saya kata tadi lah, daripada sekolah menengah ataupun rendah, kena mengeratkan silaturahim sesama kaum melalui subjek-subjek yang saya pernah kata tadi lah, seperti civic, moral ataupun agama. Itulah pandangan saya terhadap kegiatan rasis pada masa akan datang. Okey, saya nak sentuh sikit isu yang sudah lama berlaku tapi isu ni sangat famous dalam masyarakat Malaysia, iaitu isu tragedi 13 Mei 1965. Encik Azhar tahu mengenai isu ni? Tahu. Iaitu isu ni lebih orang kata pentumbas perang saudara lah tu. Lebih kait macam perang saudara di mana kaum dengan kaum A, kaum B tak ngam dan dia berlaku musuhan ataupun pergaduhan sampai ada pentumpahan darah dalam negara. Ya, benar. Sebanyak 193 orang telah meninggal akibat tragedi ini dan 496 orang tercedera dan majoritinya adalah daripada kaum Cina. Tragedi ini terjadi apabila orang Melayu tidak mahu pemimpin mereka terdiri daripada golongan Cina. Pada pandangan saya, mereka tidak mahu pemimpin mereka daripada golongan Cina kerana mereka tidak kenal kaum Cina itu hidup macam mana, dan kaum Cina itu semestinya majoriti tidak beragama Islam. Jadi mereka takut kaum Cina mengubah cara hidup mereka ke arah
arah untuk keluar daripada Islam. Jadi sikap ini telah meningkatkan, telah mewujudkan sikap rasisme pada dalam masyarakat pada waktu itu. Jadi apakah peranan masyarakat kita zaman sekarang untuk mengelakkan rasisme seperti itu berlaku, dan cara untuk mengekalkan keharmonian negara kita? Cara untuk mengekalkan keharmonian dan satu lagi mencegah sikap rasisme itu. mencegah. Okey, berkenaan soalan yang Adik Izzah usulkan tadilah. Buat masa sekarang saya rasa kaum Cina dan kaum Melayu tak ada sebarang isu, sebab makin tahun makin hari makin berumur atau berusia, diorang kian rapat dah sekarang. Saya rasa tak seperti pada zaman dahulu di mana semangat patriotik nasional ataupun semangat leadership sangat tinggi dari segi kaum Melayu ataupun kaum Cina lah, sebab diorang sama-sama ingin mengubah negara diorang ke negara yang maju, itu satu. Dan biasalah Melayu, di negara Melayu ini adalah tanah Melayu, so of course orang Melayu, masyarakat Melayu ingin tanah jajahan diorang dijajah ataupun dipimpin oleh orang yang bukan Melayu ataupun Islam. So sebab tu benda ni berlaku 13 Mei saya rasa lah. Dan cara untuk mencegah benda ni perkara dalam zaman sekarang ini, sebab tidak mustahil perkara ini boleh berulang lagi. Benda ni tak mustahil untuk berulang lagi. So cara mencegah dia adalah di mana saya rasa sikap bertolak ansur antara satu sama lain haruslah kita terapkan dengan lebih kerap. Jikalau kita bertemu dengan ataupun berinteraksi ataupun bekerjasama dengan masyarakat yang tak sekaum, macam Cina dengan Melayu ataupun Melayu dengan Indian, kita kena more bertolak ansur daripada Melayu ke Melayu. So kalau kita berdepan dengan orang yang bukan sekaum, kita kena bertolak ansur lebih daripada seadanya, sebab kita tak biasa berurusan dengan diorang satu, dan kita tak tahu cara pemikiran dan cara diorang bekerja. So dengan bertolak ansur dan ramah lah lebih penting, mungkin benda ni kita dapat bendung tu atau dapat mencegah kesalahfahaman berlaku antara dua kaum tersebut lah. Itu saya punya pandangan dan pendapat. And then satu lagi ialah cara mengekalkan keharmonian di negara kita. Saya rasa cara mengekalkan keharmonian di negara kita ni, saya rasa kita kena rukun negara. Kita kena fokus kepada rukun negara tu, supaya setiap orang, semua bukan sekadar kaum Melayu saja, kaum lain pun boleh menterapkan rukun negara ni kepada diri diorang. Supaya kalau semua kaum menerapkan ataupun mengenal ataupun faham rukun negara ni, saya rasa negara kita akan sentiasa dalam keadaan harmoni dan sejahtera, tak kira siapa yang memimpin. Itu yang saya rasa lah. Okey, tadi kita dah beritahu cara mencegah. Sejak saya dah beritahu macam mana cara mencegah. Tapi apa bahayanya kalau keharmonian negara tidak dijaga antar kaum? So kalau keharmonian negara kita tak terjaga, benda yang seperti yang kita takutkan ataupun kita baru kita usulkan tadi, iaitu 13 Mei, benda tu mungkin akan berlaku dan mungkin akan lebih teruk daripada sebelum ni. Sebab sekarang ni kita punya teknologi dah canggih, senjata pun makin canggih dan makin banyak. So kalau keharmonian negara tak terjaga antara kaum dengan kaum, 13 Mei ni kemungkinan besar akan berlaku. Pertumpahan darah mungkin akan melebihi
yang lepas. So saya boleh kata kiamat nak dekat dah lah. Kaum di Malaysia ni, terutamanya kaum Indian ataupun kaum Melayu sendirilah, diorang sangat semangat, diorang punya semangat berjuang tu sangat tinggi. So kalau tak dibendung ataupun tak terjaga keharmonian negara, silap-silap kita yang muda ni pun terpaksa melatih diri untuk menjaga keselamatan diri ataupun ikut berperang. Sebabkan benda kita pun dah kian dewasa berumur kan. So kalau bukan kita yang mendegakkan keadilan ataupun keharmonian negara, takkan kita nak harapkan adik-adik kita yang masih belajar STP, STPN. So, saya rasa bahaya ni kalau tak dibendung, tak dijaga keharmonian negara ni sangatlah dampak yang besar lah, bahaya. Harap menjawab lah. Itu saya punya jawapan saya lah berkenaan soalan Adik Izzah. Saya pun sangat setuju dengan perkara tersebut kerana isu perkauman ni isu yang sangat besar dan agak sensitif dalam masyarakat Malaysia. Kerana semua kaum di Malaysia ini mempunyai semangat untuk menaikkan kaum masing-masing. Jadi saya nak tanya sebagai seorang belia dan sebagai seorang pemimpin di universiti, apakah cara untuk merapatkan lagi hubungan perkauman di universiti? Merapatkan lagi hubungan perkauman di universiti. Okey, sebagai seorang ketua, saya tak bagi tahu lagi tadi, saya merupakan yang dipertua untuk kelab pelancongan di fakulti FHPK lah. So, tourism ini adalah satu kursus yang sangat luas lah bagi saya, di mana kami tak mengira bangsa, agama dan latar belakang seseorang itu. Selagi dia minat untuk belajar dalam subjek tourism, kami sangat mengalu-alukan kedatangan diorang satu, tanpa melihat agama, rupa dan latar belakang. So, cara kami rapatkan, kalau saya lah ke belakang, saya baru dah 4 sen. Saya pernah saya bergerak kerja dengan pelbagai kaum satu. Dan cara kami merapatkan silaturahim antara satu kaum dengan kaum yang lain adalah dari segi gerak kerja, iaitu gerak kerja satu dan tidak select. Dalam bahasa Melayu dia apa ya? Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih dalam membuat kerja ataupun assignment lah. Ataupun gerak kerja yang menggunakan gerakan fizikal yang besar seperti mengadakan program yang besar. Sebab sebelum ni saya pernah buat program di Pantai Cahaya Bulan yang perlu melibatkan hanya 15 orang sahaja. Tapi kelas saya ada 70 dan 80 orang. Saya hanya pilih 15 orang dan dalam 15 orang tu dah ada pelbagai kaum, termasuk Indian, Melayu. Kelas saya tak ada Chinese, jadi saya tak dapat masukkan sekali Chinese lah. So, dalam gerak kerja tu saya boleh nampak yang kaum Indian dan kaum Melayu mempunyai pandangan dan cara penyelesaian diorang sendiri. Saya sebagai ketua, saya sangat sukalah kalau ada kaum lain sudi menyuarakan pendapat dan pandangan diorang untuk masalah sekian-sekian lah, dibandingkan hanya kaum Melayu yang usulkan dan memberi solusi untuk masalah tersebut. Sebab kita tak tahu apa yang di dalam pemikiran kaum lain dan langkah mana yang selesa untuk diorang menyelesaikan masalah tersebut. So bila saya dengar pandangan daripada kaum Indian tentang masalah, tentang apa solusi diorang kepada masalah kami hadap pada masa itulah, saya amat terpegun ya. Sebab hanya diorang yang dapat fikirkan solusi begitu. Sebab kita ni ramai satu, dan kita pun rasa selesa bekerja dengan kaum-kaum kita sendiri tanpa melibatkan kaum lain. Tapi bila saya dengar jawapan daripada kaum lain tu, saya rasa okay, it's usable, sangat berguna untuk kaum saya, kaum dia dan kita semua untuk menjayakan event ni.
So Alhamdulillah menggunakan nasihat dan pendapat dia, program kami dapat dijalankan sangat berjaya lah dan mendapat pujian daripada dekan dan admin-admin FHPK yang lain lah. Saya sangat bersyukur lah. Dan apa tadi cara untuk soalan awak tadi? Sebagai seorang belia, Ah. bagaimanakah cara Encik Afdal merapatkan lagi dengan perkauman? Merapatkan lagi. So cara saya merapatkan lagi perkauman ini adalah dengan itulah mendengar pendapat dan bertolak ansur dengan semua kaum. So kita menerima semua pandangan dan pendapat. Mana yang terbaik kita akan terima. Tak kisah daripada kaum mana. So bagi saya begitulah, bertolak ansur dan sudi mendengar segala solusi yang dipandangkan, diusulkan oleh setiap kaum dalam membuat gerak kerja. So kalau kelab lain ataupun kelas lain menerapkan benda ni, saya rasa sangat mudah untuk diorang berinteraksi sesama kaum ataupun berbilang kaum lah. Sebab setiap kaum dia punya integriti, dia punya IQ lain-lain lah. Saya betul lah, sejujurlah saya kata memang lain-lain lah. Itu je dari saya lah. Dengan itu, gabungan idea dan pandangan semua kaum akan menghasilkan satu idea, satu solusi yang mantap. Ya, lebih kurang macam tu lah dengan mendengar pendapat daripada pelbagai kaum. Okay, saya dapat tahu, bukan hanya satu jalan sahaja untuk kita capai kepada kecemerlangan ataupun kejayaan yang kita inginkan. Tapi ada banyak jalan lagi. Cuma kita kena pandai pilih yang mana terbaik untuk kita dan tim kita. Sebab kita satu tim tu dah ada perbilangan kaum. Itu memang harus kita fikirkan supaya tak berlakunya sikap resis yang kita usulkan dari tadi sampai awal hingga sekarang lah. So, dia sangat berguna lah bagi saya hingga mendapatkan satu pencapaian yang di luar jangka. Semasa gerak kerja memang banyak masalah. Dari segi kami, dari segi pengurusan, dari segi kaum dan dari segi tim. Sebab gerak kerja berlain-lain, cara bekerja lain-lain. So bila ada solusi macam ni, saya sangat bersyukur lah kami dapat menjayakan program itu dengan jaya. Alhamdulillah. Yes. Pernahkah Encik Afdal menjadi salah satu mangsa kepada racism? Pernahkah saya menjadi salah seorang mangsa kepada racism? Pernah, sebab saya berasal dari Sarawak dan saya membesar dengan Cina, kaum Cina, dan saya jarang berinteraksi dengan kaum Melayu. Saya menjadi mangsa rasis kepada kaum Melayu sendiri dekat Sarawak sebab saya berurusan, saya berinteraksi dan keluar majoriti dengan kaum Cina. Dan bila orang Melayu yang tengok saya ni asyik keluar dengan Cina, dia orang pun anggap saya di kafe dan pernah makan makanan yang tak halal seperti minum arak ataupun makan benda yang tak halal lah. Tapi saya tak pernah pun buat benda macam tu. Dan saya pernah jadi mangsa dan saya tak begitu ambil kisah lah terhadap kejadian tersebut lah sebab saya rasa apa yang saya buat tak menyalah agama saya tak menyalah dan tak pernah lari daripada laluan agama saya. Jadi saya rasa diorang rasa resis dekat saya ni mungkin disebabkan jealous. Saya rasa lah jealous sebab bukan semua kaum Melayu, bukan semua kaum dapat berinteraksi dengan selenang-lenangnya ataupun senangnya dengan kaum lain macam saya. Dari sekolah rendah sampai menengah sampai Polsek, berinteraksi dengan Cina, berkeluar dengan gerak kerja semua dengan Cina. Tak pernah pun dengan Melayu. So, dia orang rasa jealous lah kenapa dan dengki lah kenapa kau tak nak dengan kami sedangkan kami sama-sama Melayu tapi kau selalu memilih dengan Cina. So, saya lebih menjawab kepada, saya lebih selesa dengan Cina berbanding dengan Melayu sebab situasi saya dan bukan situasi saya lah, keadaan saya dari kecil sampai dewasa memang dengan Cina saja. So keselesaan dengan Cina memang lebih banyak lah berbanding keselesaan saya dengan orang Melayu. So
itulah jawapan dan solusi saya jika apabila saya menjadi mangsa kepada resis dekat tempat saya dahulu. Saya pernah kena bully oleh kaum Melayu. Betul. Saya pernah kena bully, diorang pegang saya. Diorang nak pukul, tapi diorang tak berjaya lah sebab budak sukan soalnya fizikal diorang kuat sikit. So saya dapat mencegah lah dipukul pada masa itu. Dan saya tak balas pun sebab saya rasa gurauan bagi diorang walaupun diorang ambil serius tentang itu. So it's such a good experience for me, but it also a joke lah for me. So kenapa terus berbuat demikian sedangkan kita boleh bercakap dan berinteraksi dengan formal ataupun lebih selesa berbanding menggunakan kekerasan kan. Melayu, kau nak guna kekerasan. Kalau saya bukan Melayu, bukan sekadar kekerasan dia yang diguna nanti, mungkin akan lebih daripada itu. Sedangkan saya ni Melayu, dia pun Melayu, dia dah guna kekerasan. So rasa tak logik bagi saya lah. So bagi saya masa tu mungkin kurang matang lah untuk orang pada masa itu lah. Mungkin sebabkan saya selalu keluar dengan Cina kot, sebab orang Cina ni dia orang matang sikit, lebih cepat matang. Tapi kebudak-budakan mereka lebih banyak lagi lah. Mereka sangat chill lah, sangat mudah lah daripada sangat playful. Itu je lah pandangan saya lah. Tapi dekat universiti tak jadi kan? Dekat universiti tak jadi sikap rasis ni terhadap saya. So dia orang selalu tanya saya, adakah saya ni Melayu, adakah saya ni Islam. Dari segi rupa saya, mungkin itu bukan rasis bagi saya. Ini mungkin adalah hanya kepastian untuk dia orang. Sebab muka saya mungkin tak nampak Melayu sangat ke. Mungkin Ada betul juga tu. mungkin kadang dia nak bagi salam pun dia orang tanya, boleh saya bagi salam? Kadang. So dekat uni ni tak ada lagi berlaku rasis, ataupun saya tak pernah lagi menjadi mangsa rasis lah sekarang. Sebab di universiti majoriti orang dah matang. Benda yang mereka lalui pun dah banyak. Termasuk saya ada termasuk Alizah, rakan-rakan perjuangan yang lain lah. Mungkin apa yang saya lalui, korang pernah lalui. Ada yang korang tak pernah lalui. Saya tak pernah lalui tapi korang pernah lalui. So saya rasa di universiti ni benda macam tu wujud mungkin takkan kot. Sebab korang masing-masing dah degree life lah. Kalau bahasa sukannya kita boleh katakan thinking player. Thinking player. So mustahil untuk berlaku benda dekat universiti. Sebab masa sekarang saya tak nampak lagi lah, kecuali pergaduhan kecil berkenaan isu yang kekanak-kanakan. Itu je lah. Seterusnya, pada pandangan Encik Afzal, bagaimanakah tahap rasisme yang ada dalam kalangan masyarakat, terutamanya kalangan belia? Kalangan apa tu dia? Tahap racism dalam kalangan belia. Alhamdulillah bahawa masa sekarang ni saya tak nampak lagi belia sangat rasis lah. Tapi untuk sebelum ni saya boleh kata tahap rasis di kalangan belia mungkin tak begitu tinggi tapi ada. Like saya boleh katakan dalam 10 mungkin 5 ataupun kurang daripada 5 tahap rasis di kalangan belia. Sebab di rasis ni lebih besar skalanya di kalangan orang dewasa yang bukan belia. Sebab dia orang mempunyai semangat patriotik yang lebih tinggi daripada kalangan belia. Walaupun belia ni dia orang punya sangat patriotik sangat tinggi tapi tak dapatlah melawan kita punya OG kan. So saya rasa di kalangan belia ni tahap rasis dia orang taklah sebegitu tinggi, taklah sebegitu rendah tapi ada. Masih ada. Ini soalan terakhir saya, harap tak rindu lah. Apakah nasihatnya Encik Afzal boleh berikan kepada masyarakat rakyat Malaysia di luar sana, terutamanya kepada belia, mengenai sikap rasisme? Nasihat saya kepada masyarakat belia di luar sana terhadap sikap rasis ni, apa yang saya nak sampaikan adalah kita sebagai belia ni kenalah sentiasa bertolak ansur. Tak kira lah kita berurusan dengan agama,
ataupun kaum yang berbeza, sebab di Malaysia ni kita dah hidup berbagai kaum sejak dulu lagi. Tanpa sokongan dan tanpa bantuan daripada kaum lain, kita pun tak akan dapat mencapai apa yang kita nak capai sekarang ni. Itu satu. Sebab kalau kita berharap dengan kaum kita sendiri, kita boleh pergi jauh tapi tak sejauh mana yang kita fikirkan apabila kita bekerjasama dengan kaum lain. Sebab setiap kaum dia ada pandangan dan gerak kerja diorang yang lebih efektif dan efisien daripada kaum kita. So di sana kita boleh guna dan terapkan dalam kaum kita, dan kita didik kaum kita menggunakan kaedah yang lebih efisien dan efektif daripada kaum lain tersebutlah. So beramah mesra lah dengan kaum lain. Janganlah wujudkan sikap resis ni berleluasan di kalangan belia. Sebab satu hari nanti kita yang bakal menjadi pentadbir negara kita ataupun negeri kita sendirilah. So itulah nasihat saya kepada kaum belia dan masyarakat belia pada masa sekarang. So itu je lah daripada saya. Sangat berharga nasihat yang diberikan oleh Encik Afzal. Dengan itu, tamatlah sudah kita punya sesi interview ini. Kami telah menyediakan sedikit cahaya mata untuk Encik Afzal. Jadi saya mempersilakan Siti Hanisa untuk menyampaikan cahaya mata. Oh, alhamdulillah. Selimut belia. Bukan, duduk. Masuk tak nampak. Macam tu. Okey. Pegang. Okey. Zai. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3.